Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya nak terangkan sikit kepada anda tentang status pelaksanaan IPv6 di negara kita ni. Alright, jadi mungkin ada sebahagian daripada anda yang mengenali saya sebagai salah seorang yang melaksanakan IPv6 dari tahun 2005, 2006 macam tu dulu kan. Lepas tu ada juga sebahagian daripada anda yang ada di dalam Facebook saya. Jadi kalau anda ada dalam Facebook saya, maka dalam beberapa hari lepas, mesti anda nampak yang saya duk buat beberapa posting lah di mana saya duk kata saya duk test IPv6 semua tu. Okey, jadi apa yang saya lakukan adalah saya cuba nak test beberapa online services dalam kategori Internet Present Services. Jadi dalam Internet Present Services ni dia ada 3 benda. Dia ada website, dia ada email, dia ada DNS. Jadi saya cuba nak akses ketiga-tiga servis ni melalui sambungan IPv6. Okey, kalau anda tak faham apa yang saya buat tu, mari saya tolong terangkan cara lagi mudah lah. Jadi dalam beberapa hari lepas, salah satu benda yang saya cuba buat adalah saya cuba buka beberapa website dekat negara kita ni. Contohnya website daripada kementerian, website universiti, website telco, ISP, semua benda tu lah. Jadi saya cuba buka website itu semua melalui sambungan IPv6. Jadi apa yang menariknya adalah pada tahun 2022 ni, kebanyakan daripada website-website tersebut tidak boleh dibuka melalui IPv6. Jadi saya postlah benda tu dekat Facebook. Jadi lepas saya post benda tu dekat Facebook, maka ramailah orang yang hubungi saya. Lepas tu tanya macam-macam. Jadi salah satu benda yang mereka tanya adalah, dia kata, Adil, macam mana hantar IPv6 tu? Okey, maka disebabkan itu, saya buat episod ni untuk nak tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh semak sambungan IPv6 anda dan bagaimana saya buat testing yang saya cakap tadi tu. Alright, sebelum saya teruskan, kalau anda tak tahu IPv6 itu apa, anda duduk dengar saya duduk cakap IPv6 dari tadi sampai sekarang, jangan risau. InsyaAllah lepas ni saya akan hasilkan satu episod untuk nak terangkan kepada anda dengan mudah apakah dia itu Internet Protocol versi 6. Itulah dia IPv6. Okey, sekarang mari saya tunjuk dekat anda bagaimana anda boleh semak sambungan IPv6 anda. Pada tahun 2022 ni, sepatutnya anda tak ada masalah untuk nak akses internet anda melalui rangkaian 2 stack. Tak kisahlah anda pakai fiber kat rumah ke, anda pakai 4G ke, anda pakai 5G ke, tak ada isu. Sebab kebanyakan daripada penyedia perkhidmatan internet dekat negara kita ni, maksudnya ISP semua tu kan, mereka memang dah memberikan sambungan 2 stack ke internet kepada pelanggan-pelanggan mereka. Maksudnya kita semua ni lah. Jadi untuk contoh ni, saya gunakan sambungan daripada Telekom Malaysia. Sebab kat rumah saya ni pakai TM Unify yang 100 meg tu. Okay, sambil itu saya kongsi dengan anda lah. Telekom Malaysia ni memang merupakan salah satu ISP yang aktif dalam pelaksanaan IPv6 daripada dulu lagi. Tu cerita dia. Okey, sekarang mari saya cerita dekat anda macam mana saya nak buat testing ni. Jadi saya sambungkan laptop saya yang Mac ni kepada rangkaian Wi-Fi rumah saya. Okey, sebenarnya itu tak penting. Pakai Mac ke, pakai Windows ke, pakai laptop ke, tablet ke, iPad ke, phone ke apa ke, tak ada masalah. InsyaAllah semua boleh. Alright. Sambil itu saya cerita dulu, masa saya register untuk TM Unify ni, dia berbagi kat saya Wi-Fi router D-Link. Tapi saya dah tukar D-Link tu kepada Wi-Fi router Asus. Tapi sebenarnya tak ada isu pun sebab masa saya pakai D-Link tu pun memang ada alamat IPv6. Cuma saya tukar je lah kepada yang diberikan oleh Asus. Okay, sekarang mari saya tunjuk dekat anda cara untuk nak tengok betul ke tidak device yang kita duk gunakan tu ada sambungan IPv6. Jadi untuk laptop ni cara nak check dia senang saja. Kalau untuk Mac ni, saya pergi kepada bahagian System Preferences dan kita tengok dia punya IP address. Kan bersambungan Wi-Fi ni kan. Okay, saya tengok yang Wi-Fi punya settings ni, pergi ke Advanced, pergi ke TCP IP. Inilah dia. Jadi anda boleh tengok, inilah dia alamat IPv4 dan juga alamat IPv6 untuk laptop saya sekarang ni. Okay, tapi ini baru membuktikan alamat saja. Dia tak membuktikan connectivity lagi. Jadi macam mana kita nak test? Salah satu cara yang paling mudah untuk nak test kan, biasanya kalau kita nak tahu alamat IPv4 kan, kita cari kan what is my IPv4 address tu kan. Saya tulislah benda yang sama kat sini. Saya nak Google my IP macam ni. Bila saya tekan my IP, anda tengok Google bagi kat saya result. Dia kata, this is your public IP address. Dia letak terpampang besar kat situ alamat IPv6 saya. Sebenarnya, bila buat macam ni, ini pun dah cukup untuk nak membuktikan bahawa anda memang ada sambungan IPv6 ke internet. Okay, salah satu cara lagi lah yang saya boleh gunakan untuk nak tunjukkan kepada anda yang saya ada sambungan IPv6 itu, kita gunakan satu browser extension ni yang mana nama dia adalah IPv4. Mari saya tunjukkan anda. IPv4. Alright. So IPv4 ni, yang ni, benda ni, anda search lah IPv4. Dia ada untuk Chrome dan juga untuk Firefox. Jadi sekarang ni saya menggunakan Brave. Jadi Brave ni adalah sebahagian daripada Chrome kan. Jadi sebab tu saya boleh install IPv4 ni dekat Brave. Saya memang dah install dah pun. Jadi anda boleh install lah benda ni dekat browser anda. Firefox ada, Chrome ada.
Alright. Jadi sekarang bila saya pergi balik kepada Google kan, kalau anda tengok dekat belah atas kanan, belah atas ni, dia ada satu benda nombor 6 ni kan. Bila saya tekan dekat situ, inilah dia sebenarnya extension IPv4 tu. Dia akan beritahu dekat kita, kita tengah duk access website itu melalui IPv4 ataupun IPv6. Dia beritahu, untuk nak saya tengok website ni, inilah dia benda-benda yang mereka tengah duk grab tu kan. Jadi saya duk dapatkan semua maklumat yang ada dekat page ni melalui IPv6. Mari saya tunjuk satu contoh. Katakanlah saya nak buka Google News kan. Saya buka Google News. Okey, ni ada satu, ni saya buka news ni kan. Nampak? Bila saya buka Google News ni dan saya tekan dekat IPv4 ni, saya duk access Google News ni melalui IPv6. Walaupun komputer saya ni ada alamat IPv4 dan juga ada alamat IPv6, maksudnya ada sambungan dua-dua tu kan, dia buka benda ni melalui IPv6. Salah satu sebabnya mungkin disebabkan IPv6 itu adalah lebih laju daripada IPv4, jadi dia pilih IPv6. Ataupun mungkin IPv4 dan IPv6 itu sama laju, tapi memang kita didesain untuk pergi lebihkan kepada IPv6. Itu salah satu, nanti saya cerita dalam kelas kan. Alright, mari kita patah balik. Jadi antara website-website yang popular lah yang boleh diakses melalui IPv6, contohnya Facebook, YouTube, semua tu memang boleh dibuka. Kebanyakan konten yang orang kata utama sekarang ni macam Google lah, Yahoo lah, apalah, semua memang boleh diakses secara dua stack. V4 pun boleh, V6 pun boleh. Mari saya bagi kat anda satu contoh. Ni sekarang saya buka saya buka YouTube lah, YouTube. Saya buka YouTube. Okey, tunjukkan dekat anda. Sekarang komputer saya akses ke internet melalui rangkaian dual stack. V4 boleh, V6 boleh. Tapi dia memilih untuk nak buka YouTube ni pakai IPv6. Jadi contohlah saya buka dekat sini Daihatsu Indonesia Masters. Saya nak buka satu video lah. Okey, tapi saya tak boleh buka lama. Saya nak tunjukkan anda IPv4 saja. Saya duk buka video ni pakai IPv6. Nampak konten-konten ni semua diakses melalui IPv6. Okey, saya tutup ni. Takut kena copyright lagi. Okey. Sekarang saya akan buat satu benda. Saya akan disablekan IPv4 saya. Okey, saya pergi balik kepada sistem preferences ni. Right. Dekat sini bahagian TCP/IP untuk IPv4 ni saya tekan off. Saya pilih off dekat bahagian option tu. Saya tekan OK. Saya apply. Right. Jadi kalau saya pergi balik kepada bahagian advanced, anda tengok dekat TCP/IP, IPv4 saya dah tak ada. Lepas tu dekat bahagian DNS server yang saya gunakan pun, saya gunakan DNS server TM yang Unify bagi ni lah. Tapi IPv6 punya. OK. Sekarang, saya pergi balik kepada website YouTube. OK, katakanlah saya ni, saya tutup ni, saya buka tab baru. Sajalah nak tunjuk yang baru kan. Saya buka YouTube. Ya, saya boleh Google search macam biasa, tak ada masalah. Boleh buka YouTube balik macam masalah. Ni IPv4 tak ada ni, pakai IPv6 saja. Okey, saya buka lah video lain. Ni, buka pakai ni. Yang Apple punya. Nampak? Boleh buka video, tak ada masalah. Jadi kalau saya tunjukkan anda IPv4 pun, memang kesemua konten ni diakses melalui IPv6. Inilah dia. Jadi ini maksud dia, kalau anda ada rangkaian dua stack, ini sebelum tu saya tutup dulu video ni, takut kena copyright strike kan. Okey, ini maksud dia kalau anda ada sambungan dua stack, anda nak pakai IPv4 pun boleh, nak pakai IPv6 pun boleh. Sama juga. Contohlah, saya pergi kat sistem preferences ni. Mari kita tutup IPv6, buka IPv4 pula. Okey, saya pergi kat sini, saya buka IPv4, pakai DCP balik, renew, lepas tu IPv6 ni, saya tulis link local only untuk nak tutupkan dia. Apply. Mari kita tengok balik. Dapat tak IPv4? Pergi balik. Okay, renew sekejap, tunggu sat. Alright, dapat ada alamat IPv4. So sekarang, mari kita pergi balik dekat website YouTube ni. Saya tutup ni lah, saya buka tab baru, lagi sekali kita test. Buka YouTube. Lagi sekali. Sekarang ni kalau anda tengok dekat IPv4 ni, anda nampak kat atas ni, dia masih ada tunjuk beberapa alamat IPv6 kan. Sebenarnya kalau kita refresh balik, memang tak ada apa IPv6 ni. Ni nampak, YouTube ni dibuka melalui IPv4. Okay, kalau anda tak perasan lah, saya tunjukkan anda balik lah. Untuk IPv6, dia tak ada turn off tu jadi kita boleh pilih link local only. Kalau saya nak cerita dekat anda link local only tu maksud dia apa, panjang cerita itu kalau saya kena buat satu kelas yang orang kata apa, technical kelas IPv6. Tapi secara umumnya, dia kalau macam anda tengok kat IPv4 kan, kita boleh tekan off ni kan. Untuk Mac, dia tak ada off tu. Kita ada cara lain untuk nak off. Tapi biasanya kalau kita tak nak pakai sambungan IPv6 itu, kita pilih yang link local only. Maksudnya IPv6 itu hanya dalam komputer ni saja. Dia tak boleh akses ke internet dan sebagainya. Itu idea dia. Okay, faham lah? Okay. So sekarang ni saya boleh buka, mari saya buka Google ke apa ke. Buka Google. Jadi boleh diakses, saya buka balik ke Google News. Tak ada isu pun. Ataupun nak buka apa lagi. Katakanlah Yahoo. Yahoo saya tak buka lagi kan. Yahoo Mail tak boleh, saya buka Yahoo Malaysia. Jadi anda tengok lah. Bila saya buka Yahoo Malaysia ni, dekat atas ni nampak. Kesemua konten yang saya tengah duk tengok dekat page Yahoo Malaysia ni, saya akses melalui IPv4.
Jadi inilah cerita dia. Sebenarnya kita ni sebagai pengguna, kita tak nak kisah IPv4 ke, IPv6 ke, itu semua tak penting. Sebab kita sebagai pengguna, kalau saya nak buka Yahoo, saya nak buka Yahoo. Kalau laju pakai IPv6, hang pakailah IPv6. Kalau laju pakai IPv4, pakailah IPv4. Yang penting benda tu laju. Betul tak? Okey. Selesai satu bahagian. So sekarang sudah terbukti, saya ada rangkaian 2 stack, tak ada isu. Mai saya tunjuk dekat anda apa yang saya dah buat testing, yang saya kata saya post kat Facebook tu. Okay, sebelum tu saya buka dulu saya punya ni balik. Saya bagi jadi 2 stack. Saya pergi System Preferences. Pergi dekat sini, pergi kat TCP/IP. Link local ni saya buka balik, tulis automatically. Jadi dia dapat balik alamat IPv6 daripada router. Maksudnya Wi-Fi router saya. Saya tekan apply dulu. Saya tutup punya ni. Okay, saya buka satu tab barulah. Jadi apa yang saya buat adalah saya pergi test website kementerian. Jadi saya carilah website kementerian. Saya tulislah Kementerian Malaysia 2022. Jadi saya buka ni website cabinet.gov.my ni. Okay, sebelum tu saya check dulu sistem preferences betul ke dapat IP4, IPv6, 2 stack ke. Okay, dapat balik dah 2 stack, tak ada masalah. Alright, pergi balik ke belakang ni. Jadi bila saya buka website cabinet.gov.my ni, dia akan tunjukkan dekat kita senarai-senarai kementerian, semua benda-benda macam tu semua ada dekat sini. Jadi saya ambil lah yang nampak kat bawah tu, nampak dia ada domain name kan, macam www.moi.gov.my. Jadi saya copy semua benda ni, saya letak dalam satu Excel. Maksudnya senarai kementerian, dia punya website, dia punya domain dan sebagainya. Dan saya test lah benda tu satu-satu. Okey. Nah, inilah cerita dia. Okey, sebelum tu mari saya tunjuk dekat anda no. Saya tunjuk dekat anda senarai yang saya kata saya buat dalam Excel tu. Inilah dia. Jadi yang belah atas ni, senarai kementerian agensi. Senarai kementerian agensi ni yang saya ambil daripada website cabinet.gov.my tu. Ada dekat sini ada 29 benda yang disenaraikan dekat situ. Daripada 29 benda tu, masa saya test minggu lepas, hanya 3 saja yang berjaya untuk nak dibuka website tu melalui IPv6. Daripada 3 yang berjaya tu, hanya 2 saja kementerian yang berjaya untuk diakses ketiga-tiga benda yang saya kata service internet present services tu, iaitu website, email, DNS tu, hanya di 2 kementerian saja. Dekat sini, mari saya tunjuk kat anda kementerian-kementerian tu. Okay, kementerian yang pertama yang berjaya adalah ni, KPLB. Saya search kat sini, KPLB. Saya tunjukkan dekat anda. KPLB ni adalah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okay, sebenarnya KPLB ni adalah salah satu kementerian yang memang aktif buat IPv6 masa time sebelum-sebelum ni lagi. Sebelum projek IPv6 tu, mereka sentiasa duk tanya pasal IPv6. Dan saya memang bangga sebab mereka maintain pelaksanaan IPv6 tu sampai sekarang. Memang terbaik. Okay, jadi saya tunjuk dekat anda. Okay, saya buka dulu website ni. Saya tunjuk dulu, saya buka dulu. Alright. Yang kedua, yang berjaya, orang kata berjaya 3 test tadi tu kan. Kalau tadi KPLB, kementerian yang kedua adalah MOSTI. MOSTI. Saya search kat sini MOSTI. Jadi MOSTI ni adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini adalah satu lagi orang kata apa, kementerian yang berjaya PAS 3-3. Saya buka dulu website mereka. Jadi kalau anda tengok dekat dalam apa ni IPv4 ni, dia tunjuk, nampak saya boleh buka website MOSTI ni pakai IPv6 dan juga IPv4. Ada setengah benda dibuka melalui IPv4, ada setengah benda dibuka melalui IPv6. Contohnya yang Hotshot Pixel AI semua ni dia pakai IPv4. Tapi tak apa. Alright. So, sekarang mari saya tunjuk dekat anda satu benda lagi. Okay, saya buka, katakanlah saya buka satu website yang paling first kali kat sini. Website first apa dia? Okay, ini pmo.gov.my, Pejabat Perdana Menteri ni, Prime Minister's Office. Saya buka website ni, siap-siap. Jadi, untuk nak menjawab soalan-soalan yang orang tanya saya dari tadi, macam mana hang test website itu? Saya test dengan 2 cara yang mudah. Okay, cara yang pertama adalah saya gunakan satu online tool. Jadi, online tool tu nama dia MysticBiz. M-I-S-T-I, MysticBiz. Betul tak saja? M-Y-S, ni silap MysticBiz. Okay, MysticBiz IPv6. Anda search benda ni. MysticBiz IPv6 dekat IPv6 Health Check ni. Anda tekan kat sini. Alright, jadi anda akan dapat website ni. Okay, jadi dekat sini anda nampak satu tempat ada tulis kat situ check a domain. Okay, jadi contohnya katakanlah saya ambil domain ruling ni kan. Okay, ini adalah website KPLB tadi. Saya copy benda ni. Saya pergi dekat MysticBiz punya IPv6 Health Check ni. Saya paste dekat sini. Okay, tapi saya kena padam lah yang depan ni / kat belakang. HTTP / ni saya padam. Saya tinggal dia punya domain saja. www.rurallink.gov.my. Saya tekan go. Okay, kita tunggu saat. Jadi ni dia tunjuklah IPv6 Health Check result. Okay, tunggu dia buat ni. Okay. Ada 11 test semua sekali. Kita tengok berapa banyak test yang dia pass. Okay. Jadi mari saya tolong terangkan dekat anda apa yang test ni bagi tahu.
Test yang pertama dia kata kat sini IPv6 address for name server. Maksudnya dia punya DNS server ada alamat IPv6. Itu satu. Lepas tu name server IPv6 connectivity. Bila benda tu ada alamat IPv6, sistem ni dia cuba connect kepada DNS server tu pakai IPv6 dan dia berjaya connect. Lepas tu dia bagi check tu. Lepas tu dia check pula IPv6 address for web server. Tengok ada ke tidak alamat IPv6 untuk web server dia. Dia kata ada alamat. Check. Lepas tu dia tengok kat bawah ni. IPv6 address for bare domain name. Bare domain name tu maksudnya macam ni. Kan tadi saya tulis www.rurallink.gov.my. Jadi untuk rurallink.gov.my tu dia tak letak alamat IPv6. Dia hanya letak alamat IPv6 untuk www.rurallink.gov.my. Tak ada masalah. Itu tak ada isu. Nah, sebab mungkin dia tak nak pakai yang rurallink tu, tak ada isu lah. Lepas tu test dekat bawah dia kata web server IPv6 connectivity. Kan tadi dia dah tengok, dia kata okey ada alamat IPv6. Dia test connectivity pula. Web server connectivity pass. Lepas tu secure web server IPv6 connectivity. Tadi dia pakai HTTP, yang bawah ni dia pakai HTTPS melalui IPv6. Pass, tak ada masalah. Lepas tu IPv6 address for incoming mail server. Dia cari MX record, dia tengok IPv6 punya mail server, dia kata ada ke tidak alamat. Dia kata ada alamat. Pass. Lepas tu IPv6 mail server IPv6 connectivity. Dia cuba connect kepada server-server tu pakai IPv6. Pass. Dapat check. Lepas tu reverse DNS untuk mail server. Pass. SPF record. Pass. IPv6 name server delegation dulu semua. Pendek kata pass semua. Melainkan satu tu lah. Maksudnya dia tak letak rekod untuk rurallink.gov.my. Okay, ini satu. Mari kita cuba untuk yang kedua tadi. Mosti. Saya copy Mosti ni saat. Pergi belakang balik. Tak payah pergi belakang, dekat bawah ni ada, dia kata test another domain. Saya paste dekat sini. Saya padam yang ni, EN ni padam, lepas tu yang HTTP pun padam. Okey, tekan test. Kita tunggu saat. Kali ni saya test Mosti pula. Tadi KPLB dapat 10 daripada 11 test. Kita tengok Mosti dia buat apa. Sebenarnya dia tak payah dapat semua 11 pun. Jadi bahagian website tu pass pun dah okey dah kan. Tapi kalau pass semua ataupun pass 10 tu memang orang kata lulus cemerlang lah. Oh, tengok Mosti ni lagi dahsyat. Tengok Mosti ni lulus 11-11. Ini pendek kata pelajar cemerlang 4 flat. Mosti dan KPLB ni patut digunakan sebagai contoh benchmark untuk semua kementerian lain. Kalau hamba tanya macam mana nak buat IPv6, ikutlah macam ni. Follow mereka ni. Tengok dia pass semua. Ni lagi sempoi. Okay, mari saya ambil yang PMO ni, yang PMO.gov.my. Saya copy benda ni, saya pergi dekat balik health check ni, saya letak dekat test another domain, paste kat sini. Tekan start. Okay, saya padam HTTP dekat depan ni, saya tekan test. Okay, PMO ni apa dia? Prime Minister's Office. Kita tengok. Pangkah. Name server tak boleh, tak ada. Web server tak ada. SPF record saja ada. Tapi SPF record pun tak berguna juga kalau benda atas ni semua tak ada kan. Pendek kata ini adalah salah satu contoh kementerian yang dia punya servis tu tak boleh diakses melalui IPv6. Okay, jadi mari saya tunjuk dekat anda yang kata access tu balik. Jadi inilah saya dah buat testing tu. Jadi senarai yang kata kementerian agensi ni semua, ini saya ambil daripada website inilah, website yang dia tulis dekat dalam portal rasmi bahagian ni yang tadi yang cabinet.gov.my, cabinet.gov.my. Ni dekat sini. Saya buka balik senarai kementerian, takut silap hijau tadi. Ni. Inilah dia. Jadi dekat sini kan ada senarai kementerian semua, ada kat bawah tu ada URL untuk website semua. Saya copy dekat sini dan saya tulislah dekat dalam Excel sheet ni. Okay, testing dah buat. Jadi daripada 29 benda yang ada dalam website itu, hanya 3 sahaja. Macam saya kata tadi lah. Dan hanya 2 saja yang lulus cemerlang. Okay, alright. Itu satu cara di mana saya gunakan apa kata Mystic Beast tadi tu kan. Itu adalah online web check. Jadi dia ada satu cara lain yang lebih efektif untuk nak tunjukkan dekat anda sama ada benda tu support IPv6 ataupun tidak. Macam mana nak buat? Kita disablekan IPv4 dekat komputer ni. Okay, saya buka System Preferences. Saya pergi ke Advanced, saya pergi ke TCP/IP, saya pergi ke IPv4 ni, saya tutup dia. Tutup. Off. Okay, jadi saya tutuplah Mystic Beast ni semua tak penting. Saya tinggal website-website kementerian dekat sini. Okay, sebelum tu saya double check balik, tunjukkan kepada anda. Kita pergi dekat bahagian Advanced. Kita pergi TCP/IP. Anda tengok dekat sini, IPv4 dah tak ada, habis dah. Okay, sekarang, mari saya pergi refresh balik website. Okay, tidak pun saya tutup. Saya tak nak refresh, saya nak tutup. Saya buka satu tab baru. Saya tutup yang ni. Okay, saya cari balik KPLB. Okay, kali ni saya IPv6 only tau. Saya buka balik website KPLB.
Tunggu Ustaz, tengok boleh buka ke tak? Ya, boleh buka, tak ada masalah. Nampak semua cantik website tu. Ini pakai IPv6 only. Lepas tu tadi apa dia? Yang kedua, MOSTI. Saya cuba buka MOSTI. Official portal for Ministry of Science, Technology and Innovation. Tunggu Ustaz. Boleh buka. Cantik. Satu website boleh buka. Nampak semua sampai ke bawah. Mari tengok. Tak ada isu apa. Mari kita buka website PMO tadi. PMO kan, saya search PMO, Prime Minister's Office. Saya kena tulis Pejabat Perdana Menteri lah. Cari Pejabat Perdana Menteri. Ni, pmo.gov.my. Buka website ni. Tak boleh buka. Nampak dia tulis, this site can't be reached. Inilah cerita dia. Jadi kalau anda nak tanya saya apakah isu kalau tak boleh buka pakai basic, inilah isu dia. Kalau website kementerian ni semua boleh dibuka secara dua stack, kalau orang tu pakai IP4, dia pakai IP4. Pakai basic, pakai basic. Tapi kalau anda hanya bagi akses melalui IP4 saja, kalau dibuatnya tiba-tiba user tu tak ada IP4, maka jadi macam ni lah, tak boleh dibuka. Mari kita buka website lain. Katakanlah website apa ni, Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita. Okey, saya tak nampak keyboard sangat, okey tak apalah. Mari kita tengok. Kementerian Pembangunan Wanita betul tak boleh. Kementerian apa? Kementerian Komunikasi. Kementerian Komunikasi, KKMM. KKM tak boleh. Ni kalau KKM tengok ni confirm marah ni. MCMC. Ni tengok MCMC. MCMC. Buka. MCMC tak boleh. Okeylah. Tak, bukan nak mengutuk. Ini adalah testing. Mungkin ada masalah apa-apa ke. Jadi kalau ada masalah, perbetulkanlah. Jadi supaya boleh dibuka balik. Jadi ini adalah satu kesedaran. Alright, inilah dia apa yang saya buat. Jadi kalau saya tunjuk balik dekat anda, senarai-senarai dekat sini kan. Banyak. Okay, kalau tadi saya duk test kementerian-kementerian. Sama juga saya test website untuk kerajaan negeri. Kerajaan negeri kita kan ada banyak kan. Daripada Johor sampailah ke Sabah, Sarawak semua tu kan. Daripada kesemua negeri-negeri yang ada dekat Malaysia ni, hanya ada satu saja negeri yang mana dia punya SUK tu boleh diakses website dia pakai IPv6, iaitu SUK Sabah. Portal Kerajaan Negeri Sabah. Mari saya tunjuk dekat anda. SUK Sabah. Ni. BKP, sorry, ini bukan website dia. Dia adalah sabah.gov.my, tak silap saya, www. Ya, betul tak? Baru boleh buka. Website portal kerajaan rasmi. Laman web rasmi Kerajaan Negeri Sabah. Itulah dia. Jadi inilah testing yang saya buat. Sebenarnya dia ada lagi banyak testing yang lebih teknikal, tapi saya rasa tak payahlah nak tunjuk teruk-teruk. Cara yang paling mudah adalah anda disable saja IPv4 tu dan cuba buka benda-benda tu pakai IPv6. Anda buka website pakai IPv6, anda try hantar email pakai IPv6. Tengok jadi apa. Inilah cara dia untuk test. Jadi anda pun bolehlah guna benda ni untuk nak test website anda, katakanlah company anda ke sebagainya. Cubalah cara macam ni. Lepas tu beritahu result dia. Sebelum tu mari saya nak tunjuk dekat anda apa yang lebih menarik adalah website telco pun kebanyakan tak boleh nak buka. Aduhai, tinggal berapa-berapa je yang boleh buka. Saya try buka. Saya baru je puji TM tadi. Saya kata TM ni merupakan salah satu ISP yang memang terlibat tentang pelaksanaan IPv6 di awal dulu kan. Tak boleh buka ke website dia. Hari tu saya try. Mari saya try buka lagi sekali. Boleh ke tidak kita try buka dalam video ni kan. Saya tengok Telekom Malaysia. Ni tm.com.my. tm.com. Tak boleh. Kita try buka ni TM Unify. TM Unify confirm boleh meh. Okay. Hampir tak boleh juga. Tak apalah. Okay, so itu adalah portal-portal untuk ISP, salah satu contoh. Lepas tu saya cuba juga yang kata universiti dan sama juga kebanyakan universiti umum lah dekat negara kita ni, dia punya website tak boleh diakses melalui IPv6. Yang boleh diakses melalui IPv6 satu saja, UTM. Maco. Jadi betul tak UTM? Saya copy ni, UTM, tidak pun tak payah copy. Saya Google tu UTM. Ya, kita buka IPv6. Okay, website dia adalah www.utem.edu.my. Boleh buka tak? Lambat sikit. Tunggu Zat. Tak keluar-keluar ni. Okey ke tak ni? Sambil tu saya copy ni. Copy dia punya address. Saya buka kat Mystic Biz tu. Dah dekat sini. Okay.
Paste kat sini balik. Mari kita check UTM ni. Betul ke jadi? Okay, sambil-sambil tu kita tengok ni. Macam tak boleh buka je ni. Hari tu test macam okey. Masa buat video tak okey tu. Tak apalah. Okay, tengok health check. Health check kata DNS server okey. Web server okey. Okay, email server tak boleh lah. Dia kata kat sini email server tak ada. Alamat IPv6 ni pelik. Kenapa saya buka sebenarnya? Saya nak buka terminal sebenarnya. Sorry, saya buka terminal sekejap. Kita buka besar sikit. Dia saya paste semua macam ni, keluar macam ni. Saya nak tengok, nak tunjuk dekat anda DNS record untuk UTM ni. Sana. Tak boleh buka IPv6 dia. Aduh, sedih. Paste dekat sini. DNS lookup -q equals to -a. -q tu maksudnya query. Ni saya nak buat NS lookup untuk nak dapatkan alamat IPv6 untuk domain tu. Jadi command yang saya tulis kat sini NS lookup, lepas tu -q tu adalah query yang saya nak buat, AAA tu adalah alamat IPv6. Jadi saya kata apakah alamat IPv6 untuk www.utem.edu.my. Tekan enter. Alamat IPv6 dia adalah 64. Ini alamat IPv6 apa ni? Okey, pihak UTM tolong check. Alright. Kalau saya nak terangkan dekat anda, macam saya kata tadi, dia panjang lebar, tapi sebenarnya simple macam ni. Kalau saya search untuk google.com, anda akan nampak alamat IPv6 dia macam ni. Dia kata, google.com, dia punya alamat IPv6 adalah 2404.6800 sekian-sekian. Okey. Pendek katanya macam ni. Untuk alamat IPv6 yang boleh dipakai dalam dunia sekarang ni, alamat tu dia wajib kena bermula dengan nombor 2. Dia bukan sunat muakkad, dia bukan saja-saja, dia memang wajib nombor 2. Maksudnya alamat tu dia kena mula dengan 2. Jadi kalau anda tengok dekat sini, untuk alamat www.utem.edu.my ni, dia punya alamat IPv6 adalah 64:FF9B. Ini alamat apa? Paling simple kalau saya nak ping alamat ni kan. Saya tulis ping alamat ni, saya buat macam ni. Dia tulis unknown host. Okay, salah. Sama-sama takut command silap. Saya buatlah balik. Nampak? Ping 6 tak jalan. Saya tak akan boleh ping ke benda alamat IP tu. Duk tunggu nampak? Saya biar anda tunggu. Minta maaf lah video ni jadi panjang. Tapi nak tunjuk ke anda benda ni. Tak jalan kan? Diam lah tu kan. Tak jalan kan? Okay, saya cancelkan ping ni. Katakanlah saya copy alamat yang Google tadi. Dia bukan kata ping time out, tak tunjuk tak apalah. Ping 6, letak kat sini alamat IPv6. Nampak? Saya boleh ping alamat Google tu. Jadi alamat 64 ni sebenarnya bukan 64. Apa tadi? Betul lah. Alamat 64 tu tak betul. Jadi pihak UTM, kalau anda senang menonton video ni ataupun episod ni, tolong pergi check balik anda punya alamat IPv6 ni alamat apa yang anda pakai tu. Lepas tu saya pun heran macam mana si Mystic Biz ni boleh kata benda tu okey. Tak apalah. Alright. Jadi maksudnya, kalau saya nak update balik saya punya senarai dalam Excel ni, UTM pun gagal juga. Jadi dengan ini, saya dengan bangganya cerita bahawa kita punya Universiti Umum dekat Malaysia, semua website dia tak boleh dibuka pakai IPv6. Habis macam tu sajalah. Okey, selesai bahagian testing untuk IPv6 ni. Jadi itulah dia contoh sedikit testing IPv4 yang boleh dibuat. Sebenarnya kan, testing IPv4 ni dia ada terlalu banyak yang kita boleh buat. Dan mustahil untuk saya nak tunjuk semua dalam satu episod. Mungkin akan jadi beberapa puluh episod macam tu. Okay, tapi sambil-sambil itu, kalau anda berminat untuk nak belajar tentang IPv6 ni, mungkin saya boleh buat satu sesi YouTube live ke apa kan, di mana saya akan ajar IPv6 kat situ. Dan anda boleh masuk dan tanya soalan semualah. Jadi kalau anda berminat benda-benda macam tu, beritahu kat saya, kita arrange lah satu hari kan. Okay. Sebelum saya akhiri episod kali ini, saya nak cerita dulu dekat anda sedikit tentang sejarah pelaksanaan IPv6. Kan tadi saya cakap nak kata pasal sejarah kan. Benda ni penting supaya anda faham kenapa saya buat testing ni semua. Untuk pelaksanaan IPv6 kat negara kita, sebenarnya ada macam-macam benda yang berlaku. Dan di antara macam-macam benda yang berlaku tu, salah satu benda yang penting tu berlaku pada tahun 2014. Di mana pada tahun 2014 tu, kerajaan negara kita ni dia buat satu projek IPv6 yang sangat sempoi. Nama projek itu adalah Projek Pelaksanaan IPv6 Sektor Awam. Di mana waktu tu dia melibatkan hampir 200 agensi. Okay, mari saya cerita dekat anda skop projek itulah. Okay. Projek ini dia terbahagi pada dua bahagian lah.
Dalam bahagian pertama tu, kita akan pastikan agensi-agensi yang terlibat tu mempunyai rangkaian dual stack ke internet. Maksudnya kalau mereka nak pergi ke Google pakai IPv4 pun boleh, nak pakai IPv6 pun boleh. Tu kita buat semua. Tu bahagian pertama. Untuk bahagian yang kedua pula adalah kita pastikan ke semua agensi-agensi itu dia punya internet presence services, iaitu website, email, DNS tadi tu kan. Semuanya boleh diakses melalui rangkaian dual stack juga. Jadi dengan bahasa mudahnya adalah saya boleh buka website mereka pakai V4 ataupun pakai V6. Saya nak hantar email kat mereka pakai V4, pakai V6, dua-dua patutnya boleh. Jadi ini berlaku dalam 2014-2015. Jadi sebab itulah pada tahun 2022 ni saya ingat, kalau dulu pada tahun 2014-15 semua tu dah ada dekat 200 agensi yang boleh diakses melalui IPv6, patutnya pada tahun 2022 maka lebih banyak lagi lah yang ada. Tapi apa yang tak berapa syoknya adalah apabila saya test website kementerian lah kan. Malah kementerian yang ada berpuluh-puluh tu pun yang boleh diakses secara elok hanya 2 sahaja. Jadi saya harap pihak kementerian ambil perhatian lah dalam perkara ni kan. Sayang lah benda ni kan. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada anda lah kerana menonton episod ni. Saya rasa panjang aku episod ni kan. Jadi kalau anda ada sebarang soalan tentang episod, anda boleh tulislah kat ruangan komen ni. InsyaAllah saya akan tolong jawab untuk anda. Betul, sambil-sambil tu ceritalah pasal kelas episod tu nah. Alright. Apa-apa pun insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Lagi sekali terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.